Hai 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 hai. Sudah masuk. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Dah stok rokok ya. Ni saya ada lagi ni. Satu. Lepas tu masih ada lagi untuk stok PKP ni. Itu semua. Ini ada lagi. Okey. Nak John Glenn. John Glenn tinggal 2 kotak lah. Ni John putih. John putih. Aduh, semangat gila nak tunjuk rokok ni ada lagi. John kelabu. Ini the last one lah, paling tak sedap lah. Okay, kalau dah habis, tak ada lagi lah ni satu ni. Ni kalau nak juga isap rokok, tak ada stok, ketuk kepala pakai ni. Ni apa hal Wal Maimunah ni si Janji ni. Alright. Assalamualaikum semua. Apa khabar kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian. Tak kira berada di mana tapi yang penting you all sekarang ni berada dekat rumah lah kan. Saya pun terpaksa duduk rumah lah sebab nak bagi alasan pergi balik rumah bini muda tu dah tak boleh lagi dah kan. So kan tak pasal tidur lokap macam mana kan. Okay, actually saya ber-FB Live ni sebenarnya mungkin ada sebab lah sebab saya ni kalau tengok sesuatu benda tu, ya, saya takkan tengok dalam satu pandangan yang kosong. Kalau perkara itu bagi saya ada something, benda yang kita kena ketahui lah. Walaupun hakikatnya sebenarnya memang saya tak suka sangat nak busybody hal-hal orang semua kan. Okey, cuma apa yang saya cuba nak sharing pada hari ini adalah pastinya perkara yang ada sesuatu lah yang mungkin you all tak tahu, ataupun mungkin saya nak buka you all punya minda kan, supaya you all boleh faham. Okay, especially dalam forex lah kan. Okay, kalau nak bercakap tentang forex ni sebenarnya, ya, kalau saya dekat luar pun jumpa mana-mana individu pun, walaupun orang tu bukan sebagai traders pun, saya tak kata saya ni hebat ke whatever kan. Tapi cuma mungkin saya menganggap kalau nak kata forex tu, insya-Allah lah saya boleh mengatakan itu makanan saya lah kan. Sebab mungkin banyak perkara yang saya sangat faham tentang forex ni, tentang selok-belok dia kan. Jadi semua sekali nak suruh saya senyum okey dah. Saya tak pandai senyum depan kamera ni. Dia auto benda tu kan. Okey, tapi sebelum tu saya nak bertanya macam mana dengan NFP News pada malam ni. So far saya tengok impact dia ni macam agak main-main aja kan. So untuk NFP pun saya tak berapa layan sangat hari ni lah. Okey. Jadi kalau ikut kepada topik apa yang saya nak berbicara, sebab kalau saya nak menulis panjang lebar mungkin tak semua orang yang rajin untuk membaca kan. Ingat nak menulis tu sekejap ke, tak penat ke kan. Bila kita dah menulis, ada pula yang lukis boleh tak? Jangan kan, boleh tolong lukis. Jadi nyampah pula dengar benda macam tu kan. Okey.
Okey, kita berbalik kepada topik apa yang saya nak utarakan. Yang pertama, saya nak bercakap dari segi definisi tentang investment. Okey, kalau kita faham tentang maksud ayat investment ataupun dalam bahasa Malaysia yang bertajuk ataupun yang bermaksud pelaburan. Satu sifat yang anda kena tahu tentang investment adalah apa segala jenis investment dalam dunia ini ada risiko. Okey, tak ada satu investment dalam dunia ini tanpa ada risiko. Maksudnya, kalau ianya dikatakan sebagai satu investment tapi dikatakan non risiko, tak ada risiko, sebenarnya itu bukannya investment tapi ia lebih kepada simpanan. Okey, kita ambil tentang saya cuba kaitkan pula investment dengan forex. Okey, you all kebanyakan dalam saya punya friends semua memang forex trader. So digabungkan yang digabungkan menjadi investment forex, kan, pelaburan di dalam forex. Dan kebanyakan individu ataupun masyarakat di luar, dari segi persepsi mereka tentang forex ini, ia adalah merupakan satu perniagaan yang berisiko tinggi. Okey, kemudian ada juga yang mengatakan dari segi persepsi mereka yang di mana forex itu adalah scam. Yang mengatakan scam tu sebenarnya mereka ni tanpa ada knowledge, kan. Mereka ni bukan di kalangan trader. Jadi macam kita lebih mengetahui sebab kita duduk di dalam industri ini. Dan apabila dikatakan sebagai forex itu merupakan satu perniagaan yang high risk, the realitinya sebenarnya risiko itu kita yang mencaturkan, kan? Kita yang mencaturkan sama ada kita nak menjadi seorang high risk trader ataupun yang low risk trader. Okey, itu adalah dia punya kefahaman yang asas tentang forex investment ini. Jadi segala perkara yang melibatkan invest di dalam forex sebenarnya ini adalah satu investment, kan? Macam you all sebagai seorang trader, bila anda melakukan deposit, anda berdagang untuk membeli menjual segala pair-pair currency semua, jadi pasti akan ada untung dan ruginya. Dan sebenarnya itu adalah merupakan satu investment, tetapi investment yang you all sendiri yang mengendalikan account sendiri. Mungkin you all memang dah ada skill, dah ada knowledge, tahu macam mana nak buat untung ke whatever ke, tetapi mungkin seringkali kita akan gagal atas faktor tentang emosi, kan. Kita banyak tewas dengan psikologi. Ini topik lain, saya tak nak berbicara tentang perkara itu. Alright. Kemudian kita nak tahu juga tentang forex broker. Okey, untuk forex broker ni, waktu saya mula munculkan diri dalam Facebook pada tahun 2013, kan. Masa 2013 tu waktu tu saya start muncul dekat Facebook, padahal saya dah jadi trader daripada tahun 2006, kan. Jadi 2013 saya muncul dalam Facebook itu sebenarnya pada waktu itu saya bukannya sebab saya nak aktif dalam forex pun, sebab saya nak mendapat segala informasi dalam politik Malaysia pada ketika itu, kan. Dapat pada 2013, baru lepas PRU 13, Pakatan masa tu Pakatan Rakyat kalah, kan. Barisan Nasional dia menang. Mungkin sebelum itu saya banyak membaca pun, kalau hal-hal politik pun, kalau dekat surat khabar yang saya suka pun Sinar Harian lah, saya nampak dia lebih neutral. Kalau misal kata, kalau macam dekat surat khabar lain macam Berita Harian ataupun dekat media elektronik, dekat televisyen semua, kan, pasti semuanya banyak kepada pro kerajaan lah. Dan kenapa saya waktu itu saya rajin ber-Facebook, sebab saya juga nak tengok mana-mana page yang pro pembangkang, tengok macam mana berita-berita. Itu adalah sejarah salah silah. Saya asalnya saya aktif di Facebook, dan secara tidak langsung, kan, sebab nama saya waktu itu saya letak Atuk Pemalu FX. Jadi kebetulan waktu itu ramai pula trader-trader yang add saya. Jadi bila add saya buat bodoh je, tapi lama-kelamaan tu mungkin saya mulai aktif lah.
kan, dan sampai sekarang dalam Facebook. Alright. Jadi sebenarnya pada awal kemunculan saya, yang saya nampak pada ketika itulah di kalangan komuniti forex, sebab waktu zaman itulah kali pertama saya bercampur dengan komuniti forex. Saya tengok macam mana culture trader-trader forex, especially-nya di Malaysia. Dan ketika itu saya nampak ada banyak kepincangan juga sebenarnya dari segi apa yang saya memang dah lama tahu. Memang saya dah tahulah, sebab pada 2013 tu mungkin saya dah 7 tahun pun dalam forex pada ketika itu. Mungkin pada waktu itu 7 tahun itu sebenarnya boleh dikatakan memang trader yang dah lama lah kan pada ketika itu. Alright. Kemudian salah satu yang saya ketara, yang saya nampak pada ketika itu sebenarnya adalah dari segi knowledge di kalangan trader tentang forex broker kan. Jadi forex broker ni sebenarnya kebanyakanlah kan pada ketika itu sifu-sifu forex sekalipun, walaupun mereka ni ramai followers, walaupun mereka ni kelihatan mantap di media sosial kan, konon-kononnya hebat, tetapi rata-rata di kalangan mereka, saya percaya pada zaman itu knowledge tentang brokerage mereka memang tidak tahu kan. Rata-rata banyak yang macam itu. Okey. So dekat situlah sebenarnya yang kita cuba untuk memahamilah kan. Dan saya banyak bercakap juga kan, sebab pada zaman itu pun saya tak ada nak bawa any broker. Saya memang solo gila, duduk rumah aja layan trade, dan duduk rumah tak ada apa-apa benda semua kan. Kalau kawan-kawan trader pun sangat limited lah, memang tak ramai yang saya kenal. Jadi saya banyak cakap dekat Facebook, begitu begini, dan mungkin ada ramai yang sentap lah kan. Kalau saya sentuh tentang satu broker tu, maybe saya akan bercakap, orang kata apa, tanpa ada tapisan. Mungkin waktu itu ramai yang rasa dia punya periuk nasi dia tu agak terjejas lah kan. Tetapi sebenarnya saya punya sikap saya berubah lah kan. Saya punya sikap berubah bila saya dalam komuniti forex, dalam pergaulan saya, sebab mungkin juga sudah ramai individu yang saya kenali, dan juga mungkin saya juga nak jaga perasaan mereka, terpaksa lah kan. Jadi saya pun, dan yang paling penting tu sebab waktu itu pun saya pun sudah menjadi sebagai IB pada satu-satu broker ketika itu. Jadi saya tak nak nanti orang akan kecam saya bila saya bercakap tentang broker. Dia mungkin akan membuat tuduhan kan, burukkan broker lain, naikkan broker sendiri. Itu bagi saya itu ayat yang sangat stupid, yang saya sendiri tak boleh terima lah. Sebab itu saya tak nak sesekali saya akan orang nampak memberi satu persepsi yang sedemikian sehingga ke hari ini. Okey. Jadi hari ini saya terpanggil lah untuk bercakap kan tentang forex broker. Yang pertama, anda kena tahu tentang broker itu kan. Apakah peranan broker? Jadi broker ni sebenarnya dia bukan dalam forex sahaja. Anda sebagai penjual tanah pun ada istilah brokernya. Anda sebagai duduk dalam dunia properties pun ada brokernya. Jadi broker ni sebenarnya yang kita harus ketahui adalah sebagai orang tengah kan. Ianya adalah sebagai orang tengah. Dia sebagai orang tengah, sebagai satu medium, sebagai satu platform yang menghubungkan ataupun yang antara kita dengan pihak bank dalam kita berurusan berniaga. Okey. Jadi sebenarnya kalau macam contoh, kalau macam broker dia ada memasang dia punya ejen di bawahnya seperti introducing broker kan. Mereka makan commission IB itu makan commission, dan sebenar-benarnya broker juga dia memakan commission juga daripada pihak bank ataupun liquidity provider. Okey, jadi dekat situ sebenarnya ada hierarki. Yang mana yang tak tahu mungkin you all boleh study lah. Tapi saya tak perlu nak terperincikan benda itu sekarang ini. Cuma yang cukup anda kena ketahui iaitu broker itu adalah sebagai orang tengah. Apa segala yang sepatutnya yang di-offer oleh pihak broker sebenarnya itu juga yang, kalau dia memang benar-benar STP broker, memang itu adalah daripada pihak LP. Okey, jadi inilah perkara yang anda kena fikirkan kan. Sebab macam sekarang ni banyak orang kata e-book kan, tapi sebenarnya bagi saya lah kan,
saya akan bertanya kepada you all lah. Ada tak you all nampak mana-mana broker dalam buat marketing, walaupun dia ni B-book, walaupun dia ni sebagai market maker, okey, jom join lah broker sekian. Ini adalah merupakan broker B-book market maker. Ada tak dia nak bercakap macam tu? Semua broker macam tu tau. Semua akan kata STP kan. Jadi sebenarnya ini benda yang you all kena tahu juga. Tak ada broker yang akan tidak mengaku yang dia tu bukan STP. Jadi dekat sini sebenarnya kalau dia mengatakan dia B-book tu, mungkin dia akan merendahkan dia punya darjat, dia punya standard. Okey, tapi kalau nak kata B-book juga, kita juga tak boleh nak condemn, nak mengatakan yang broker B-book itu adalah satu broker yang scam, kan? Sebab B-book ini adalah one of instrument dalam broker business. Jadi memang betul, kan? Sebab dia ada bahagian risk department. Jadi mana-mana dia punya klien yang ada account, especially yang deposit besar, kalau kita tengok kebiasaannya broker dia akan turunkan leverage-nya. Sebab dia akan mencatur, dia boleh memindahkan daripada B-book ke A-book. Kan, tetapi kita cuma tak boleh mengatakan yang membuat B-book itu adalah broker yang scam. Sebaliknya, ada banyak broker yang memang ketara, kita nampak dia B-book, tetapi segala withdrawal dia akan buat. Kan, walaupun withdrawal yang besar pun dia masih mampu lakukan. Ada yang deposit setakat ratusan dolar pun yang membuat withdrawal sampai ratusan ribu sekalipun dia masih buat. Jadi dekat situ mungkin kita kena faham dari segi kekukuhan broker tersebut. Walaupun dia B-book tetapi dia sebuah broker yang kukuh, kan? Yang tak boleh sebenarnya adalah bucket shop lah. Orang yang menunjukkan yang ini memang adalah scam. Alright. Banyak nak menyimpulkan tentang perkara itu. Kejap, nisap rokok. Okey, saya nak sentuh tentang apa peranan broker ni, kan? Apa yang broker boleh buat ke atas klien? Apa hak broker yang boleh kliennya, kan? Alright. Jadi okey, sebenarnya macam broker dia ada bahagian risk department lah, kan? Dan berdapat kalau misal katalah sebenarnya broker ni yang mana yang membuat B-book, dia sangat-sangat takut sebab macam Malaysian traders memang terlalu ramai loser tau. Sebab itulah kalau kita lihat broker-broker luar yang masuk dekat Malaysia ni berebut-rebut sebab dia nampak Malaysia ni macam satu lubuk besar untuk dia menjana income yang tinggi. Sebab salah satu faktornya ini daripada data daripada banyak broker-broker luar, ia menunjukkan yang Malaysia ni terlalu ramai loser dalam bertrading. Alright, itu satu fakta yang you all kena tahulah. Kemudian dia ada satu bahagian yang dia boleh memantau, yang dia boleh monitor segala-gala account trading kliennya, kan? Dia sebab broker ni walaupun dia membuat B-book sekalipun, mungkin 100 account, 99 account mungkin akan loss. Yang dia takut tu mungkin ada satu account atau dua account yang akan sesat. Sesat tu maksud saya dengan satu deposit $100-200 tu boleh buat profit sampai puluhan ribu, kan? Jadi dia boleh recover balik segala total deposit yang mana yang loss itu. Itu sebenarnya paling takut, kan? Sebab itulah bila keadaan yang macam tu, biasanya broker ni dia ada dia punya strategi, kan? Mungkin you all pernah dengar tentang apa yang dikatakan sebagai plug-in, kan? Okey, plug-in ni sebenarnya sebab kita memakai broker tersebut punya platform. Jadi sebenarnya apa yang you all guna, segala tools yang ada dekat MT4 tu, semua benda tak ada satu pun yang broker dia tak boleh kacau. Semua dia boleh kacau. Macam dia nak buat apa saja dia boleh buat, kan? Kalau dia nak, contohnya kalau macam dia nak buat macam stop loss hunter, dia nak buat macam off code, dia nak disconnection, kan? Ataupun dia nak apa orang panggil yang bunyi boom tu, record, kan? Jadi segala-gala apa dia boleh buat. Dan ada kala juga bila dia punya klien dia tengah running profit dan nak close position pun tak lepas sebab off code, kan? Sebab off code ni kadang-kadang dia hanya kacau time-time tertentu, tapi ada off code yang dia kacau terus,
Yang dia bagi terus sampai akaun tu kiok, langsung tak boleh. Itu sebenarnya benda-benda tu semua saya pernah alami lah dengan broker-broker sebelum ni. Jadi sebenarnya kalau you all nampak benda-benda macam tu, itu adalah game broker lah. Kan dia dah plug in dia punya platform. Mungkin macam broker ni juga dia boleh tuju satu-satu klien, dia boleh attack. Mungkin macam akaun lain mungkin okey, tapi mungkin hanya seorang aja yang kena macam tu, sebab dia boleh attack walaupun satu individu sahaja. Jadi di sini anda kena faham. Alright. Jadi itu semua saya bercerita dulu tentang orang kata apa, perkara-perkara yang asas. Mungkin ada yang dah tahu tentang benda-benda itu. Okey, so sekarang ni saya akan back kepada investment forex. Okey, saya akan ambil contoh macam history kan dalam investment forex dalam Malaysia ini. Ini betul-betul kita nampak dia ni memang konon-kononnya memang broker lah kan. Memang kita nampak dia ni memang buat satu investment yang mantap di planet, di langit yang ketujuh, kan konon-kononnya kan. Kita anggap macam tu lah. Kalau kita tengok mana-mana yang buat program yang berlandaskan dummies untuk bitcoins, untuk untuk oil and gas ke whatever daripada zaman Pak Mentelo lagi, itu lain. Ini saya nak sentuh yang exactly yang menganggap dia ni memang the genuine dalam forex business. Sebab sebenarnya memang kita dah ada banyak sejarah tentang perkara itu kan. Antara perkara-perkara ataupun broker yang sebelum ini yang kita lihat, saya cuba kupaskan satu persatu secara ringkas. Contohnya macam dulu kita pernah dengar ada satu broker yang popular atas nama FX United kan. Okey, FX United, kejap saya nak tengok market jap. Okey, FX United waktu itu memang ramailah, sebab kita kalau nampak sesuatu broker ni dia menggunakan atas satu platform broker untuk mencari pelabur ataupun investor kan yang dibayar ROI. Ini benda-benda yang you all kena tengok betul-betul. Sebab itulah kita kena ada satu knowledge yang bagus dalam perkara ini. Sebab bila kita dah ada knowledge, kita dapat membezakan sama ada perkara itu benda yang genuine ataupun hanya pada fake sahaja. Jadi sebab macam saya katakan tadi, broker dia boleh buat macam-macam. Apa je dia nak buat, dia buat sahaja. Dia nak buat itu ke, nak buat ini ke, whatever, buat sahaja. Okey, jadi kalau macam FX United waktu itu yang membuatkan dia meletup, yang menjadi popular ataupun dia menjadi kebabum, sebab kalau ikutkan FX United itu dia bermula daripada tahun 2013 kan. Dia pernah tukar beberapa management, dan ada satu waktu itu memang dia try to buat the real one business dalam forex dengan membuat untuk self trading lah. Kemudian dia ada satu sistem wins plan lah, whatever, nak deposit 12 bulan baru boleh withdraw balik capital ke, I don't know lah. Benda tu benda yang mengarut, tak sepatutnya ada. Yang benda tu kalau ada tu maksudnya there's something wrong lah. Tetapi yang membuatkan dia betul-betul kebabum, dia dapat menarik ramai pelabur, klien, membuatkan dia punya leader-leader IB dia kaya raya, iaitu SIGAT kan. Kekononnya dia ada satu sistem expert advisor yang dipanggil sebagai SIGAT. Jadi orang akan nampak SIGAT ni dia boleh generate profit tiap-tiap bulan, dia bagi dalam 10%, lebih kurang macam tu kan. Jadi bila benda tu the starting tu mungkin dia adalah dalam satu kapasiti yang kecil. Sebab you all kena tahu tentang konsep piramid system. Daripada piramid tu, daripada dia kecil tu, jadi dia akan mengembang kan. Dia mengembang tu dia based on kepada duration, dari segi proven, membuatkan orang akan semakin confident, semakin yakin. Dan daripada situlah akan ada banyak yang akan membawa penyakit ini yang akan menular seakan-akan seperti COVID-19 kan. Kalau kita faham tentang COVID-19 juga, dia memang sistem piramid. Yang lebih banyak yang dijangkiti, dia setiap yang dijangkiti itu dia akan boleh menyebar seberapa ramai yang boleh. Sebab itu penularan dia sangat cepat kan. Cuma untuk FX United waktu dia membuat SIGAT itu, bila dah ramai, dari segi duration tu dah bertahun-tahun waktu itu, dan mungkin dari segi confidence level ramai yang dah orang kata apa, dah semakin tinggi lah. Orang daripada memula tak percaya pun boleh percaya kan. Dapat pula yang leader-leader ni pula dia buat
dia buat benda ni, kemudian dia pun akan apa, tunjuklah dia punya hasil kejayaan itu hanyalah retorik marketing semata-mata lah. Dan pastinya dia akan dengan cara itu pun dia boleh mengumpan ramailah. Tapi sebenarnya saya akui ramai juga yang leader-leader itu, yang IB itu, sedangkan mereka sendiri pun tak tahu, kan. Mungkin mereka pun masih baru, cuma sebab mereka mampu menarik ramai pelabur, sebab itulah nama mereka dah makin naik, makin tinggi. Okey. Tapi akhirnya dibungkus juga, kan. Akhirnya dibungkus juga. Jadi untuk cerita tentang efek United itu, sebenarnya Sigat itu sebenarnya adalah satu yang dikatakan sebagai sistem. Sebenarnya dia hanyalah dummy semata-mata. Dia hanyalah bersifat dummy semata-mata yang tidak pernah wujud di sebaliknya dalam dari segi dia punya perkitaran perniagaan. Waktu itu dia hanya mengharapkan kemasukan investor-investor baru untuk rolling capital kepada investor-investor yang lama. Kenapa dia boleh bertahan a few years dalam beberapa tahun itu? Sebab mungkin dia punya cara bayaran dia tidak terlalu tinggi. Mungkin sebab sebulan sekitar 10%. Sebab itu dia boleh bertahan dalam sekitar, saya rasa mungkin dalam 3 tahun lebih jugalah rasanya benda tu. Jadi itu yang you all cuba fahamkan saya punya point dekat situ, di mana dia adalah merupakan satu, orang kata apa, sistem tu hanya dijadikan sebagai dummy, wayang saja lebih, kan. Padahal benda tu dia tak wujud pun. Kalau wujud pun mungkin the little bit lah, belum betul-betul proven lah. You all nak cari mana-mana robot yang boleh proven konsisten 3-4 tahun boleh bayar investor 10% sebulan, kan. Lebih baik bank negara pakai benda tu lagi bagus tau. Kalau bank negara dia boleh buat 10% sebulan punya profit tu, rasanya Malaysia tak perlu nak ada beberapa banyak-banyak sektor nak suntik sana sini untuk ekonomi ke whatever, kan. Lebih baik Malaysia sekarang ni bila dalam keadaan kita tengah PKP ni, mana-mana fund semua tu pergi rolling dekat forex lah, kan. Sebab benda tu memang power lah, boleh generate income, bagilah kat rakyat. Tak payah kerja lah, duduklah rumah sampai bila kerajaan tanggung, kan. Jadi itu dah segi logik lah yang you all kena fikir lah. Okey, itu tentang efek United. Itu dia punya modus operandi dia. You all nampak? Sekarang ni saya nak bercerita pula tentang Topro. Sebab efek United pun saya banyak bersuara waktu itu. Memang ada beberapa individu yang dalam komuniti tu banyak yang kecam saya. Saya apa peduli, kan. Okey, kemudian saya nak bercerita pula tentang Topro. Topro ni dia lain pula, dia punya cara sikit, kan. Sebab macam efek United kita nampak dia ada satu produk. Produk itu adalah satu produk yang kita anggap sebagai muskil, yang kita dianggap sebagai belum tentu genuine dia. Tapi untuk apa? Untuk Topro, okey, Topro pun sebenarnya dia ada satu produk. Dia ada satu produk dan dia ada satu selling point yang kuat. Kenapa ramai yang join? Sebab macam Topro ni, dia punya modus operandi, dia punya jalan cerita dia agak berbeza lah. Sebab produknya bukannya macam satu sistem macam robot ke whatever, tetapi adalah satu teknik yang dipanggil sebagai EU compounding, kan. You all buka chart pukul 8 pagi, kena letak buy limit dekat bawah 5 layer, letak sell limit dekat atas 5 layer. Adalah jarak-jarak dia dalam berapa pips, kan. Jadi hari-hari kena buat benda yang sama. Kemudian dia punya kepercayaan dia yang dia cuba ajar kepada mana-mana dia punya klien, yang mana yang floating tu biarkan sahaja, kan. Sebab yang floating tu dia akan datang kembali. Itu katanya lah. Jadi satu selling point yang kuat waktu Topro tu, iaitu sebab ketika itu dia mampu menghasilkan satu result account trading. Dia mampu menghasilkan result account trading dengan menggunakan cara EU compounding itu, trade pair EU sahaja. Saya rasa waktu tu dah lebih 3 tahun. Dah lebih 3 tahun tanpa ada sebarang loss. Jadi dekat situ dia punya selling point yang mungkin ramai yang akan terpikat. Tetapi macam saya sebagai real trader, waktu bila saya mengetahui tentang EU compounding itu, saya cuba fahamkan dan saya cuba kaji tentang EU compounding. Adakah ini merupakan teknik yang sangat hebat gila ataupun tidak, kan. Jadi bila saya study ke whatever ke,
banyak benda yang saya faham dan saya percaya ramai orang yang tidak tahu tentang perkara itu. Jadi waktu itulah saya banyak bercakap dekat Facebook melalui perkongsian. Ramai geng-geng EU Compounding Top Pro waktu itu sangat marah pada saya lah, sebab saya bercakap dalam keadaan mereka tengah mengagung-agungkan tentang EU Compounding dan juga Top Pro. Tapi bukan niat saya untuk orang kata apa, untuk whatever, tetapi saya hanya bercakap tentang kebenaran. Saya cuma bercakap untuk perkongsian supaya bagi mereka yang tidak mengetahui, especially-nya, saya tak heran orang itu IB ke, leader ke, whatever ke, tetapi saya lebih fokus kepada klien-klien yang dekat luar tu yang berperanan sebagai investor. Jadi saya bercerita tentang kelemahan dia dan kenapa result macam tu, dan saya kata apa yang mereka kata market akan datang balik walaupun benda tu floating. Saya bercakap market yang dah 30 tahun lepas pun sampai sekarang pun ada yang masih tak sampai-sampai lagi. So what happen kalau berlaku pada EU Compounding? Kenapa dia mampu membuatkan result yang bagus dalam masa 3 tahun? Waktu itu saya tengok dalam masa 3 tahun pergerakannya memang sideways. Itu very lucky. Itu very lucky. Once dia break cup daripada sideways zone tersebut, pasti akan berlaku kerugian akaun secara besar-besaran yang menggunakan EU Compounding. Itulah yang saya sampaikan, dan waktu itu saya bercakap 100% pasti akan happen. Begitu confidentnya saya. Itu membuatkan dia orang lagi tersentak lah bila saya bercakap macam tu. Saya bercakap tanpa rasa sangsi lagi sebab itu adalah faktanya. Okey. Jadi memang benda tu happen pun, dan memang ramai trader yang rugi, ada yang tak loss waktu tu sampai million kan. Memang dahsyat-dahsyat sebab kita nampak macam mana yang daripada FX United yang membuat Sigat, Top Pro yang membuatkan dia punya produk EU Compounding tu, dia punya cara marketing pun dah jadi macam multi level marketing. Tunjuk kereta, tunjuk itu whatever benda-benda tu semua kan, tunjuk duit, itu dah macam MLM exactly. Punya investment itu yang mereka semua lakukan. Jadi itulah. Tapi kita dah tahu dekat mana ending dia. Dan benda tu happen. Tapi yang mengecewakan, saya tak tahulah kalau ada, tapi rata-ratanya bila berlaku benda-benda macam ni, ramai orang yang masuk dalam gua, yang sembunyikan diri, mendiamkan diri. Jadi investor-investor ni tukar kanting, kesian pada mereka. Dan banyak yang menjadi masa pun adalah bangsa-bangsa kita jugalah kan. Habis nak buat macam mana kan, nasi dah menjadi bubur. So itu antara dia punya dia punya sejarah. Okey. Jadi mungkin ramai juga yang ingin nak mengetahui, nak tanya juga saya punya pandangan tentang apa yang berlaku pada waktu sekarang kan. Okey, sebab macam kita tengok kan, kalau ikut daripada sejarah, broker-broker yang dikatakan sebagai broker yang pernah gagal di Malaysia ini terlalu banyak. Terlalu banyak kan. Yang saya petik tadi contoh macam FX United, Top Pro, kemudian ada lagi broker Harvest kan. Harvest ni dia bukan produk ke whatever, dia memang broker lah, tetapi dia sebenarnya masalah dia lebih kepada dari segi dia punya kekukuhan broker tu sendirilah, dan dari segi soal management. Memang orang kata apa, itu boleh saya katakan mungkin tahap-tahap sangat junior lah mereka ni kan, masih belum betul-betul orang kata apa, berkeupayaan. Okey. Kemudian tentang broker, dan saya sendiri juga waktu saya kemunculan di Facebook pun saya juga pernah orang kata apa, terjebak. Saya juga pernah terjebak kan. Saya juga pernah terjebak. Mungkin ramai yang tahu juga GFX kan, di mana saya startinya pada akhir tahun 2014 kan. Saya waktu itulah kan, saya invite pun atas invitation daripada teman saya, rakan saya lah waktu itu. Mula saya kata okey lah. Kemudian bila dah last minute saya kata saya malas lah, kata saya lebih suka independent seorang-seorang macam ni kan. Kejap ada yang messenger saya ni. Wait. Okey. Alright, jadi in the end saya pun okey lah, saya
last minute tu saya agree lah. Tapi sebenarnya waktu yang saya join okey, ni pengalaman saya lah waktu saya bersama GFX tu. Sebab the starting saya nampak dia nampak the real one lah, the real one dalam forex business lah kan. Sebab dia pakai Boston Prime, dia punya LP whatever, benda yang saya setakat mana knowledge yang saya tahu, saya nampak benda tu ada pada ketika itu kan. Dan satu lagi yang mungkin yang membuatkan yang saya akan sertai, macam kononnya lah saya nampak ini Melayu punya broker, saya pun kenalah support, kena bangunkan orang-orang Melayu kan. Okey lah. Jadi itulah cerita dia tentang GFX. Dan waktu itu GFX dia pun ada satu investment ala-ala macam Sigat juga. Waktu itu macam dia atas nama IDR lah. Saya sebenarnya IDR tu saya memang tak berapa confident apa yang dikatakan sebagai satu sistem kan. Tetapi sebenarnya IDR memang benar lah kan. Sebenarnya saya tetap mengatakan IDR tu sebenarnya hanyalah dummy sahaja. Sebab saya sendiri pun dah banyak kali saya minta account trading IDR ke whatever, tapi saya tak dapat lihat waktu itu. Tapi saya sebenarnya sepanjang saya dalam GFX ada dah 3 kali saya mengatakan saya nak tarik diri waktu itu sebelum dia lingkup lah. Daripada waktu mula-mula lagi saya dah kata saya nak tarik diri. Sebab saya rasa saya tak happy, banyak sangat masalah, banyak sangat gangguan, banyak sangat haters kan. Saya nak satu ketenangan, satu perjalanan. Saya tak nak juga mungkin saya pun nak kena jaga nama saya. Sebab sepanjang orang kenal saya, memang orang nampak saya ni seorang yang betul-betul genuine person. Saya banyak memperjuangkan tentang benda-benda yang scam. Tetapi tidak semudah itu untuk saya ke belakang. Sebab bila saya dah masuk, dah pergi dekat tengah-tengah tu, mungkin kalau saya nak tarik diri saya ke belakang, tapi saya dipujuk saya dipujuk. Dan akhirnya saya pun cuba jalankan juga benda tu, dan sampai benda tu lingkup. Dan yang penting bila dah lingkup, saya cuba, benda yang pertama, saya takkan condemn GFX tu. Sebab saya berada dekat situ, saya tak perlu bersikap macam tu. Sebaliknya saya harus move on macam mana untuk klien saya lah. Sebab saya sendiri pun waktu itu pun lebih $30,000 saya dah lost kan. Duit saya tenggelam dekat situ waktu itulah. Tapi no problem untuk my money, because I am trader, I can generate another income dalam trading, mana-mana broker pun. Tapi saya lebih mikirkan mana-mana klien saya yang sangat-sangat terjejas pada ketika itu. Dan saya pernah buat recovery, saya pernah buat recovery benda itu. Dan ada saya punya cara saya, method saya. Dan saya dah bayar dah lebih RM80,000 lah untuk recovery. Lepas tu saya dah tak larat kan. Sebab orang banyak cari saya, kononnya saya yang bertanggungjawab. Diorang dah salah tafsir. Sebenarnya saya menggunakan duit saya sendiri. Yang duit yang diorang tipu semua pergi dekat broker. Saya hanya sebagai master IP sahaja. Okey lah, itu sikit sebanyak lah. Tetapi kejatuhan GFX itu dia lebih kepada berbanyak faktor lah. Banyak faktor. Yang pertama, dari segi pengurusan dana yang tak betul. Dan dia banyak duit masuk, bukannya bisnes tu tak jalan, tapi dia banyak swing benda-benda yang tak berkaitan. Kemudian dari segi management dia memang hancur, memang hancur. Kemudian IDR adalah salah satu penyumbang yang besar kejatuhan tentang tentang GFX ni. Jadi benda-benda macam tu lah, dia ada banyak perkara-perkara. Jadi sekarang ni saya tak nak terlalu banyak sangat cakap, itu adalah memori hitam. Dan saya nak pastikan saya tak akan berlaku untuk kali kedua lah kan, apa yang terjadi pada diri saya untuk GFX ini. Kemudian kita nak ambil tentang isu terkini lah. Kita nak ambil tentang perkembangan isu terkini, iaitu yang tengah kecoh, yang saya rasa sejak daripada hari Isnin hari itulah kan. Saya ingatkan benda ni setakat orang kata biasa-biasa je, setakat rugi biasa saja. Tetapi saya tak sangka lah macam tu sekali dia punya penangan dia. Memang benda ni saya dah tahu. Saya dah tahu daripada dulu lagi. Seriously, saya dah tahu daripada dulu lagi. Sebelum saya buka office saya dekat Cyber Berjaya tu, Pondok Forex Warrior kan. Sampaikan orang datang kat pondok pun kan, borak-borak dengan saya, banyak-banyak benda berbincangan saya. Jadi bila mereka bercerita tentang SNFX, saya hanya boleh berkongsi benda ni secara offline. Saya tak nak bercakap secara online. Sebab saya tak nak mencari musuh, saya tak nak kecaman ke whatever ke. Tapi saya tahu sangat benda itu kan. So sekarang ni memang kita dah nampak apa yang dah berlaku. Tapi satu ayat yang saya pernah cakap lah, sesiapa yang pernah datang jumpa saya, yang mana yang pernah berborak tentang tentang SNFX, iaitu dia orang kata yang dikatakan produknya Imam tu kan. Dia kata sebab
dia punya selling point dia yang paling kuat tentang imam ni sebenarnya adalah dari segi duration. Dia konon-kononnya dia punya proven lah. Dari segi duration itu dah masuk 4 tahun kan. Jadi dekat situlah kononnya yang mengatakan yang apa, yang memang produk ni sangat mantap gila kan. Dia orang punya tahap confident tu bukan setakat 100%, mungkin sampai tahap 1000% kan, tanpa ada sebarang sanksi lagi kan. Tetapi satu perkataan yang mungkin yang pernah jumpa saya, mungkin you all cuba ingatkan balik, yang mana yang pernah berborak dengan saya kan, sebab dia setiap bulan dia menunjukkan adanya profit sharing, ada keuntungan kan. Jangan ada satu bulan nanti akan datang, kalau ada satu bulan nanti akan datang, kalau bulan itu berlakunya kerugian untuk kali yang pertama, itu sebenarnya adalah tanda-tanda awal berlakunya hari kiamat. Itu saya punya ayat. Jangan ada satu bulan itu berlaku dari pertama kerugian. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda awal berlakunya hari kiamat. You all faham ke tak? Kan? Tapi bila berbalik dengan konsep imam ini, mungkin ramai yang sedar benda tu kan, di mana pada bulan Januari punya result, kalau saya tengok Januari punya market, keadaannya sangat stabil. Keadaan market pada bulan Januari sangat stabil. Saya tak nampak apa-apa pair, especially-nya macam major pair ke kan, rata-rata cross pair ke, saya tak nampak pada bulan Januari pada ketika itu market dia berlaku satu keadaan crash yang agak luar biasa kan. Saya tak nampak berlaku keadaan situasi yang sedemikian. Tetapi untuk imam, dia telah berlaku kerugian untuk kali pertama dalam sejarahnya kan, selama lebih 4 tahun. Jadi saya, walaupun saya tahu benda tu, saya buat biasa saja, saya buat live saya je, saya malah nak apa. Cuma saya harap siapa yang terbabit, yang pernah involve tu lah, saya takkanlah sampai saya nak cari, korang baik, korang withdraw lah, keluar lah kan. Saya banyak kerja nak kena fikir kan, duit masing-masing. Kemudian yang mana yang ada yang dah jumpa saya, memang dia sendiri akui dia dah join dengan grup dia dah sampai $1 million sekalipun kan, sampai million dia orang dah melabur dekat situ. Tapi dia tak tanya pendapat saya, dan saya bercakap sesuatu perkara yang secara jujur kan. Saya tidak cuba untuk condemn ke whatever ke kan, sebab saya pun sendiri pun tak ada nak menawarkan dia apa-apa untuk join saya kan. Cuba jumpa untuk kenal-kenal, untuk datang belajar forex, macam tu aja. So maksudnya saya harap waktu itu mereka semua ingatlah apa yang saya katakan kan. Mereka ingatlah apa yang saya katakan. Maksudnya bila dah berlaku kerugian sebegitu, itu adalah merupakan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda awal sebagai tanda-tanda awal berlakunya hari kiamat. So maksudnya ada something wrong akan big happen, ataupun akan berlaku the real of kiamat pada broker tersebut. Jadi benda tu saya tak sangka sampaikan benda tu boleh happen dalam satu jarak hanya lebih kurang 2 bulan sahaja kan. Saya jangkakan mungkin dia nak akan secara slowly lah. Mungkin bulan tu dia dah loss, bulan depan dia bagi profit setakat berapa persen, itu dia losskan balik. Bila dia loss tu, dia tak perlu nak fikir nak bayar payout kan. Nanti saya akan terpikirkan benda itu. Tapi inilah the reality, dan benda ni sangat-sangat unexpected. Dia boleh bertindak seperti begini begitu cepat. Tapi apa yang saya cuba fahamkan balik, mungkin mereka ni juga memang bijak pandai. Mereka memang bijak pandai, di mana mereka memang bermula, dia ambil kesempatan apa yang berlaku dalam sekarang punya situation tentang COVID-19, tentang banyak negara ekonomi down, market huru-hara dengan keadaan volatile. Jadi mereka anggap ini the right timing. Okey, jadi itu nanti saya akan ulas. Cuma saya nak bercerita tentang asset effect ni dulu, tentang latar belakangnya. Mungkin you all pun nak tahu, tapi saya hanya beritahu tentang saya punya pengalaman sahaja. Apa yang saya tahu tentang asset effect ni, sebenarnya dia adalah satu broker lokal sahaja. Dia sebenarnya dia rebrand. Dia hanya rebrand sahaja kepada satu broker yang sebelum ini dengan owner yang sama kan. Kalau you all pernah dengar sebelum ini, namanya adalah FXEM. FXEM.
Bukan FXEM. FXEM broker luar, broker besar. Ini FXEM. Saya pernah di-invite oleh mereka waktu FXEM dia buat launching. Waktu itu yang saya ingat dekat Jalan Kuchai Lama. Saya rasa waktu itu sekitar tahun 2015. Macam tu kot. Okey. Tapi yang saya datang tu saya tengok rata-rata orang-orang Chinese lah. Orang-orang Chinese semua, sebab waktu yang saya datang tu mungkin awal-awal tahun masa tu kan, sebab waktu itu dia orang ada buat jamuan, kemudian dia ada buat macam tarian naga. Dia ada buat tarian naga. Saya rasa masa tu 2015 ke, saya rasa macam tu lah, yang saya ingat lupa. Alright. Jadi tapi yang penting, yang apa yang saya tahu dia adalah kalau SNFX ni dia hanya rebrand sahaja atas nama lama, iaitu FXEM kan. Kemudian bila dia dah bertukar rebrand dengan SN, mungkin saya nampak waktu itu dia memang betul-betul kot nak jalankan broker. Okay, fine. Tapi secara tiba-tiba saya akan terperasan ada satu produk diorang ni, sebab memang diorang ada buat satu sistem copy trade, iaitu yang diberitahu sebagai IMEM lah. Dan IMEM tu dia akan jadi semakin popular bila dah semakin ramai yang membuat marketing, dan kononnya mereka sangat proven. Okey, sebenarnya kan saya nak bawa sedikit anda punya pemikiran di satu sudut yang berbeza sekarang ni. Okey, kalau contoh macam saya ni seorang penyamun kan. Saya ni seorang scammer contohnya. Saya nak scam duit orang kan, saya nak scam duit orang. Jadi saya akan buka satu program kan, macam sebelum ni yang kita nampak banyak internet investment yang scam. Jadi saya punya website, database ke whatever benda semua pada website itu yang menunjukkan saya punya bayaran ROI, dan niat saya memang saya nak scam kan. Maksudnya saya nak collect fund investor banyak, lepas tu saya nak lari. Kalau misal kata kalau saya buka office, orang datang ramai ke office, bila saya lari tu office tu secara automatik dia akan tutup. Macam website tu secara automatik akan shutdown, dan saya pun akan hilang lah. Tak kisahlah saya nak pergi dekat mana-mana pun, dekat Dubai ke, dekat planet Pluto ke, Mari ke, dekat matahari ke, tak kisah benda tu. Jadi kalau misal kata kalau macam saya buat cara macam tu, memang jelas nampak yang saya ni sebagai seorang scammer kan. Memang benda tu sangat-sangat jelas. Saya okey. Jadi bila dah jelas benda tu, memang orang kata apa, jelas tipu secara terang-terang kan, sebab tutup office, tutup apa benda semua, collect di orang sampai juta-juta, terus lari. Alright. Tapi sebenarnya dalam forex inilah yang kita kena ketahui kan. Dapat pula kalau misal kata apa yang telah berlaku pada mereka punya projek tentang IMEM itu. Sebenarnya IMEM ni bukan the first one. Bukan the first one yang melakukan cara modus operandi yang serupa. Sebab sebelum itu pun sudah ada beberapa daripada broker dekat luar yang melakukan modus operandi yang exactly sama kan. Salah satunya adalah Ego FX. Yang saya tahu Ego FX ni kalau di Malaysia market banyak dilakukan oleh komuniti Cina tau kan. Yang saya tahu Melayu pun ada, mungkin yang saya tahu banyak komuniti Cina lah, di mana Ego FX ini dia sebab saya nak cerita tentang Ego FX ni, sebenarnya dia sebiji macam IMEM dalam SNFX. Jadi you all cuba comparekan benda tu. Tak kisahlah yang mendengar ni anda sebagai mangsa ke, anda sebagai seorang apa ke, tak kisah. Sekejap, saya nak tutup position tengah profit. Okey, profit terakhir untuk minggu ini. Okey. Jadi untuk Ego FX, waktu itu saya ada diketemukan dengan seorang Chinese leader lah kan. Waktu itu dia nak jumpa saya. Kemudian dia tunjuk tentang Ego kan, dan dia tunjuk tentang Ego, dia punya sistemnya adalah copy trade, dan dia menunjukkan segala performance. Sebab dia kata ada satu orang trader ni sangat bagus, sangat hebat, sangat mantap, dan dia telah mempunyai satu, orang kata apa, dia dah, saya rasa waktu itu dia kata dah 3 atau 4 tahun dia sebagai manager copy trade dekat Ego itu,
dan sangat-sangat perform yang luar biasa, kan. Tapi dia punya cara performance dia paling tinggi satu bulan pun cuma belas persen saja. Saya tengok dia punya draft, dia punya performance, kan. Tapi paling rendah pun mungkin adalah yang below 10%, kan. Tapi banyak yang dalam range 10% macam itulah setiap bulan yang dia dapat keuntungan, kan. Jadi dia dah menunjukkan satu performance yang sangat lama, bertahun-tahun, 3 hingga 4 tahun. Jadi saya letakkan itu sebagai dia punya selling point. Benda tu sebenarnya bagus, benda tu sebenarnya bagus, benda tu sebenarnya tak salah, benda tu sebenarnya tak salah kalau benda tu benda yang betul. Tapi kita nak make sure sama ada benda ni betul ke ataupun tidak. Albana nak di plan, ambil, kalau boleh masuk tangan sekarang ni, ambil, ada 2 kotak lagi last di plan. Okey. Jadi benda tu benda yang sangat bagus, tetapi cuma kita nak kena tahu sama ada ianya adalah betul ataupun tidak. Ini persoalan dia, kan. Okey, yang menjadi muskilnya adalah who trader tu. Dikatakan orang Rusia ke orang Ukraine ke whatever lah, dekat side sana lah, Europe lah, dia kata. Tapi dia ni anonymous, tidak dikenali, hanya dikenali pada nama. Saya lupa nama dia, tapi ada waktu tu memang menjadi pujaan ramai, kan. Macam baru ni pujaan ramai yang namanya Zhang Ren, Zhang Ren Arifin. Okey. Jadi itulah cerita dia tentang dia punya itu. Jadi bila sesuatu bisnes, satu investment yang kita anggap sebagai sesuatu yang orang kata apa, sebagai potential untuk kita membuat income, tetapi dalam masa yang sama kita nampak dia tidak transparent. Apa lagi pula, dia terlalu banyak benda yang dia hidden, benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau boleh anda tinggalkan benda itu. Something wrong, kan? Something wrong. Sebab itulah tak ada siapa yang pernah jumpa siapa si Zhang itu, kan. Ada, dia lebih-lebih pun mengatakan seorang master trader daripada China ke whatever ke, kan. Jadi who that person, siapa dia? Jadi kita tentang ICO itulah yang berlaku. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan, macam saya bagi contoh, kalau saya seorang scammer, saya collect duit investor, kemudian saya tutup office, saya shut down website tu, saya lari. Itu nampak sangat terang-terangan saya adalah scammer. Tetapi sebenarnya dalam broker ini mereka boleh melakukan sebenarnya dari segi konsep yang sama, tetapi menunjukkan yang benda tu kononnya bukan salah mereka. Ini yang bahaya kalau dia membuat satu sistem copy trade. Jadi bila ada satu manager yang dikatakan sangat bagus, yang sangat power, tetapi kita tak pernah kenal. Tanyalah siapa manusia dalam makhluk dunia bumi ini pun tak ada siapa yang pernah jumpa dia, kan. Tetapi kita percaya kononnya dia sebagai trader yang bagus. Dia cuma ada sebagai satu account manager sahaja, satu fund yang tertentu, untuk dia punya account manager. Kemudian kalau dia dah ada followers, sebenarnya yang kita harus fikirkan, kalau kita salah seorang sebagai followers dia, pasti orang-orang yang golongan sebegini dari segi modus operandi dia mesti kena ada target, kan. Berapa yang dia nak cuba achieve dari segi investment, berapa dia nak collect. Okey, aku nak 100 juta dolar. Kalau dah ada 1 juta dolar, aku nakkan duit tu. Tapi kalau aku buka office, aku nak scam orang, nampak aku ni scammer. Tapi guna sistem copy trade, hanya melakukan loss, MC kan account manager sahaja. Dia MC kan account manager, segala-gala followers yang 100 juta dolar itu konon-kononnya semua akan loss, akan MC. Jadi dapatlah duit itu. Nampak tak? Dapatlah duit itu. Dia tak perlu nak bawa lari ke whatever ke. Yang menjadi masalah ni adalah marketer-marketer yang bawah ini, yang duk sibuk berangan, yang tunjuk tayang hari-hari, basuh kereta semua dengan Mustang lah, dengan Skyline GTR, kejadah semua. Jadi mereka pun kenalah berdepan, kan. Mungkin mereka ni pun sebenarnya lepas tangan juga, tapi mungkin di bawah rangkaian dia. Sebab mungkin golongan tu dia dah jadi top leader, dia tak heran apa dah. Tapi orang-orang bawah dia pula yang kena bersoal jawab. Dan
yang paling join. Dan macam ego effect, itulah yang berlaku padanya, itulah dia punya hari kiamat yang berlaku, yang menyebabkan semua investor dalam ego effect itu semua habis, hancur, total loss. Jadi itulah yang kita nampak. Ada tak persamaan dengan imam ini? Itu yang saya cuba anda fikirkan. Apa perbezaan dia? Jadi itulah sebab saya dah nampak modus operandi yang macam tu. Bukan setakat ego sahaja. Sebenarnya ada beberapa lagi macam JJPTR kan. Tadi saya tengok ada yang chat, dia kata apa? MGRC. MGRC dia lain sikit dia punya modus operandi sebab dia bayar ROI. Okey, dan banyak lagi lah. Tapi yang saya boleh tunjuk satu contoh itu macam Ego FX kan, yang Chinese leader tu saya rasa masa tu yang jumpa saya dah tua jugalah, dah 50 lebih umur dia kan, macam saya baru 30. Jadi sebab tu saya kata dia dah tua. Saya tak tahu kat mana dia lah. Yang penting harap-harap jangan dia bunuh diri lah. Tu je lah, sebab waktu itu dia memang the top leader, antara yang top leader lah waktu yang dia jumpa saya tu. Memang saya tak nak lah, memang dia silap orang dia jumpa saya kan. Okey, kemudian yang saya nak bercakap tentang imam ni, saya rasa cukup kalau macam saya tentang ego ni. Mungkin you all dah sangat-sangat faham, sebab benda tu memang something, benda yang exactly kan, apa yang saya tahu sekarang ini. Mungkin macam diorang kononnya macam nak buat recovery ke whatever ke, I think you all just ignore, you all just fuck off sama mereka kan, itu saja. Sebab memang ternyata memang diorang ni tak betul. Memang exactly. Sebab sekarang ni bila jadi macam ni, saya terpaksalah bercakap kan. Jadi diorang pun takkan nak marah saya seorang aja. Dekat luar ni ada ribuan orang tengah condemn sekarang ni kan. Sebab tu saya boleh bercakap lah. Bukan soal saya takut, tapi saya tak nak ada masalah. Sebab saya pun tak nak orang bagi persepsi yang tak bagus. Cuma saya hanya sekadar untuk berkongsi sahaja. Okey, kejap Okey, jadi sebenarnya untuk akan datang, ini kita lebih fikir untuk future kan. Selain daripada kita sekarang ni masing-masing khawatir, panik dengan COVID-19, tapi kita harus fikir tentang future, tentang community forex ni. Sebab sebenarnya satu sumbangan yang saya paling-paling anggap yang paling bullshit lah, apa yang berlaku dengan imam ni. Sebenarnya satu benda yang saya paling-paling marah sangat, dia sebagai penambah, sebagai penambah yang telah menjejaskan tentang industri forex di tanah air kita ini kan. Dia menambahkan lagi kebusukan tentang industri forex. Sebab industri forex kita ni dah terlalu banyak perkara yang dibusukkan oleh individu-individu dajal ini. Jadi inilah the latest story kan, the latest issue yang dia menambahkan lagi, yang di mana dia akan membusukkan lagi tentang industri forex kita. Saya sangat-sangat tak puas hati dari segi soal itu. Tentang mangsa-mangsa itu, memang itu normal lah dah terlalu ramai mangsa. Sebab memang saya tahu collection dia orang ni memang terlalu banyak, sangat-sangat luar biasa kan. Sebab itulah, di sebalik kerugian yang seperti itu, percayalah pasti di atas sana ramai yang akan menjadi, yang telah menjadi jutawan-jutawan yang sedang ketawa terbahak-bahak kan, dengan mendapat duit puluhan juta ke whatever ke, mungkin ratusan juta, saya tak tahu. Banyak yang terbahak-bahak kerana keseronokan, sebab mereka mungkin hanya fikir boleh hidup di dunia ini saja sampai hari kiamat kan. Mereka tak fikir besok mereka akan positif COVID-19. Tapi bukan nak doakan, tapi kita kena bermuhasabah dirilah tentang perkara-perkara itu. Okey, cuma sekarang ni saya nak bawa anda untuk fikir something, benda yang future, di mana satu perkara yang saya cuba nak ingatkan anda lah, untuk saya remind kepada you all, di mana scammer-scammer ini kan, sebab manusia ni dia nak cari duit macam-macam cara tau kan. Ada cara yang halal dan ada cara yang haram kan, dan ada cara yang memang dia tak kisah sama ada dia nak menganiaya orang ke, dia nak membuatkan orang jatuh jadi teruk ke, dia tak peduli benda itu. Yang penting dia dapat sesuatu apa yang dia inginkan. Semakin hari dengan keadaan teknologi yang semakin canggih kan, dan apa yang saya boleh
sampaikan selepas ini akan banyak modus operandi yang berbeza yang menunjukkan yang golongan-golongan sebegini semakin hari semakin licik. Mereka semakin licik. Cara kelicikan mereka sampai kita sendiri pun tak boleh nak membezakan sama ada ini adalah satu perkara yang genuine ataupun yang sama ada meragukan, yang dikatakan sebagai scam. Jadi itu yang saya pesankanlah kan, sebab itulah untuk mengelakkan diri kita sebagai mangsa akan datang. Okey, yang pertama, you all trader, you all kena faham tentang, you all kena ada sekurang-kurangnya asas knowledge dalam forex industri ini, kawanan tentang apa yang sepatutnya dalam forex tu yang anda rasa something wrong yang dekat situ. Orang yang tak ada knowledge ni memang senang ditipu lah, tapi saya tak boleh terima kalau orang tu dia sebagai forex trader tetapi dia masih lagi ditipu. Okey. Jadi itu saya punya pesanan. Apa yang lain tu, kalau saya tengok malam ni ramai juga yang ikuti saya punya FB Live. Ada apa-apa nak tanya ke? Nak saya bagi soalan kuis? Ataupun mungkin nak tanya apa-apa pasal yang apa yang berlaku, yang pasal sekarang ni, pasal Essence FS. Memanglah dia punya modus operandi dia tu, memanglah dia nak buat broker kan. Tapi sebab imam tu lah yang mereka memanipulate. Mereka memanipulate benda tu. Zul Himi, Tok Gelak macam Tok Belagak. Ini cerita lain lah. Tok Belagak tu dia penipuan dalam emas. Itu pun saya pun banyak cakap dulu dekat Facebook kan. Ramai orang marah saya masa tu. Okey, lepas tu yang lain apa lagi? Nak soalan kuis ke? Saya tahulah waktu-waktu gini mungkin ada yang tak ada akaun nak trade semua kan. Saya nak bagi dua apa? Nak ke? Okey, tapi sebelum tu saya cuba nak bercakap sikit, nak sentuh sikit yang berkenaan dengan prakelayakan 1 untuk PFT 2020. Okey, untuk PFT 2020 memasuki cukup 1 minggu lah. Dalam sesi prakelayakan ada lebih kurang 75 peserta yang sertai prakelayakan. Prakelayakan ni sebenarnya tujuannya adalah untuk kita mendapatkan the best result. Mereka akan melakukan trading selama 4 minggu untuk qualify masuk ke the real stage untuk PFT 2020. Okey. Cuma yang keistimewaan tentang PFT 2020 ini nanti daripada prakelayakan sebab kita menggunakan sistem score point lah. Di situ sebenarnya sistem itu dia sangat mengkontrol kita segala-gala dalam bertrading. Hanya setakat kita nak lihat pada gain saja, tetapi dari segi pengawalan risk, dari segi ketepatan entry dan segala-galanya. Alright. Jadi saya syorkan lah, sebab saya sendiri pun, kalau yang mana yang peserta yang mengikuti PFT 2020 nanti yang mampu perform dengan bagus kan, dengan menggunakan sistem score point itu, yang mana yang perform, saya sendiri pun nak invest dekat dia. Saya cakap terus terang lah, saya dah spend dah. Saya sendiri pun nak invest. Saya belum bawa lagi saya punya klik-klik yang mana yang kata nak invest tu, semua saya akan bawa kan. Sebab itulah yang kita nak cari, the real one trader, yang the quality trader. Jadi you all bolehlah follow okey, untuk perkembangan untuk PFT 2020. Besok akan ada the first report, laporan mingguan yang pertama untuk prakelayakan yang pertama. Dan besok yang mana yang duduk dalam top 24 itu akan di sharing investor password. So maksudnya minggu kedua you all boleh tengok mereka trade lah. Yang mana top 5 punya ranking tu mungkin you all akan banyak fokus lah tengok kan, dia orang punya trading dia orang macam mana. Dan hopefully mereka mampu melakukan yang terbaik, sebab saya sangat mengharapkan sesuatu persembahan yang terbaik kepada semua peserta. Okey, Zohemi dia bertanya, terangkan beza imam dengan mem untuk newbies. Okey, macam mem ni sebenarnya dia adalah merupakan satu sistem yang disediakan oleh mana-mana broker kan, di mana kita boleh menjadi seorang manager, dan kalau ada mana-mana akaun klien yang ikut kita, dia akan ikutlah, dia akan attach dengan kita punya account manager. Jadi
Sistem dia sama macam copy trade juga kan, tapi dia hanya dikenali oleh grup-grup tertentu sahajalah. Cuma macam Imam ni, okey, Imam ni sebenarnya konsep dia sama je kan, konsep dia sama saja. Dia memang pakai satu account manager dan di bawahnya lah yang akan ada terlalu ramai investor. Cuma sebenarnya Imam ni dia dah ada dia punya plan dia. Dia dah ada plan, dah ada modus operandi dia, dan sebenarnya memang dia ingin mengumpul berapa banyak dia punya trader. Sebab Imam ni yang satu benda lagi, dia sebab dalangnya adalah pihak broker tu sendiri juga, orang-orang dalam pihak broker tu sendiri. Maksudnya broker-broker dia, Imam dia punya, kalau misal kata kalau follower tu loss, duit tu semua dia akan kaut, dia akan kaut, dia tak perlu lagi nak bayar payout. Sebab dah semakin ramai yang masuk, payout tu of course dah makin tinggi kan. Sebab itulah bulan 1 itu hari mereka tak perlu bayar payout. Sebab itulah mereka memberi satu result yang loss pada ketika itu dan keadaan market yang sangat stabil pada bulan Januari. Okey. Kemudian soalan lain. Okey, Tun Salman, Tok tak keluar ke? Saya tak boleh keluar sebab dah malam. Saya tak boleh bagi reason balik rumah bini muda nanti, sebab polis tu kata nanti dia tangkap saya. Jadi daripada saya duduk penjara, baik saya duduk rumah. Alright, kemudian ada soalan-soalan lain yang mungkin nak bertanya ke? Boleh bertanya. No problem. Jangan malu, jangan segan. Alright. Okay. Sebelum saya nak bagi 2 soalan kuis, saya bagi soalan kuis ni, kalau boleh yang jawab tu orang yang tak ada duit nak depo lah kan. Saya nak bagi hadiah percuma $50 daripada broker FX Primos. Tapi ini bukan yang FX Primos yang offer secara open tu, ini lain. Ini lain. Okey, kejap, ada soalan. Ikram, bila nak makan kambing pula ni? Pergi masuk kandang kambing, sembelih kambing tu dan masak. Okey, kemudian Wan Maimunah, tu bucket shop broker tu apa? Okey, sebenarnya bucket shop ni kita cuba faham di segi konsep bucket. Bucket ni kita ambil lah macam bakul, satu bakul. Dia buka satu bakul, dia tarik orang, masuk duit. Bila duit dah penuh, dia tutup bakul tu, dia belah. Itu je lah konsep dia kalau nak faham. Kemudian Tok, saya ni Karimbai tau. Oh, Karimbai, apa khabar Karimbai? Banyak sangat Facebook nama lain pula Karimbai daripada Seremban kan. Jebat tahan ni Tok, kes JFF macam mana Tok? Itu saya dah terang waktu di pertengahan live tadi. Mungkin nanti boleh tengok balik yang record. Kemudian Dark Knight. Hello, apa khabar? Assalamualaikum. Nanti ada masa datang lah office tapi lepas KPK lah. PKP. Kemudian PFT tahun depan buat tak? Dia makin tahun dia akan jadi semakin mantap lah sebab saya punya agenda saya dalam PFT ni, saya nak benda tu satu hari nanti dia akan jadi worldwide lah kan. Tapi sekarang ni saya cuba recovery untuk this year, untuk Malaysia, Indonesia, Brunei kan. Kalau boleh masuk sampai Thailand semua, bukan hanya untuk Malaysia saja. Alright, kemudian yang lain-lain apa lagi? Okey lah. Nah, soalan kuis Okey, dah naik, insya-Allah. Jaga diri lama tak jumpa. Okey, saya bagi soalan kuis lah. Saya yang mana yang duit banyak tu tak payah jawab, bagilah chance yang orang tak ada duit nak repo kan. So saya akan bagi 4. Okey tak? 2 daripada Windsor $30, 2 daripada FX Primos. Tapi yang FX Primos ni bukan yang open NDB sekarang Ini memang khas daripada saya punya. Tapi capital credit tu tak boleh withdraw lah. Ini the special one. Sebab saya memang ada benda tu, memang saya ada the special one untuk offer NDB $50 kan. Okey. Bunga kat rumah lah tengah berkurung, takut kena kuman COVID. Alright.
Tapi sebelum saya bagi 4 soalan kuis, hadiah bernilai $50, $50, $30 dan $30, kan? Jadi saya harap anda semua dengar sikitlah. Saya nak buat sedikit pemberitahuan tentang semalam saya punya posting, kan? Kejap saya cuba tengok dekat saya punya Facebook sini ya. Okey, saya cuba tengok saya punya Facebook. Semalam saya ada buat satu posting. Alright. Yang saya katakan ada satu broker yang daripada Cyprus. Sebenarnya saya diperkenalkanlah oleh saya punya kontak saya dekat Cyprus tu, kan? Dan dia ada banyak involve dengan broker-broker dekat sana, dan dia sangat-sangat recommend saya dengan satu broker ni, kan? Sebab broker ni dekat Europe memang dah kebabung. Cuma untuk Asian market dia masih sangat-sangat minimum, kan? Tak ada yang apa, dan dia nak saya yang kembangkan benda tu untuk di Asia Tenggara ni lah, di Malaysia, di Indonesia, kan? Okay, actually broker ni memang power lah, tapi apa yang saya dah explore, saya pun dah lakukan deposit semua, everything okay. Dia punya execution dia very fast, entry saja terus, tak ada delay time sekalipun. Kemudian leverage dia sampai 1000. Kemudian yang bestnya dia punya sistem kabinet lah, sebab saya nampak dia punya sistem IT dia memang sangat powerful lah. Jadi kalau macam dia punya sistem kabinet sebiji macam Facebook, kita boleh update status, kita boleh like orang punya post, kita boleh add friend, kita boleh ada create apa-apa group dekat sana di kalangan klien-klien broker tersebut, kan? Jadi untuk sistem IT dia juga untuk copy trade pun sangat-sangat mantap, kan? Sebab dia sangat-sangat open dan sangat-sangat fleksibel. Siapa yang trade yang sebagai trade untuk safe trading, yang mana yang akaun yang perform itu, nama anda akan dapat detect oleh ramai orang satu dunia ni, especially di Europe sekalipun, kan? Kalau you all punya performance bagus, orang akan follow anda, automatik anda akan menjadi seorang manager untuk copy trade dekat situ, kan? Tak perlu request untuk jadi manager copy trade ke whatever ke, tapi nama anda akan naik dekat situ semua. And then you all boleh create untuk contest ke whatever pun, macam-macam benda, boleh messenger, kan? Yang mana yang perkara yang lain juga tentang ini pun, dia punya sistem untuk method deposit withdrawal pun memang dia memang dah siap dah pun, memang dah ada pun untuk sistem local bank kita, macam guna sistem PSP semua. Jadi saya rasa tak ada broker yang macam ni, dia punya sistem dia memang betul-betul best gila lah, kan? Jadi siapa yang nakkan join, you all boleh deposit lah, kan? Boleh deposit lah. Saya baru-baru ni ada try deposit yang minimum lah, RM150 dalam $30 lebih saja, kan? Jadi itulah yang saya lakukan, dan memang tengah profit. Sekarang pun saya nak try tengok lah akaun $30 lebih tu, kalau saya boleh buat profit sampai 1,200 ke, saya nak withdraw lah, kan? Kalau boleh. Kalau tak boleh, saya withdraw lah awal sikit pada tu. Okay, tapi you all boleh cuba brokers tu, memang best. Okay, so nanti saya akan buat satu live menggunakan OBS tentang sistem kabinet dia. Boleh tak? Macam nanti you all boleh tengok saya punya desktop. Saya akan tunjuk segala-gala function sistem kabinet tentang broker ini. You all boleh tengok dengan sendirinya. Saya akan try buat satu demonstrasi, kan, untuk you all faham di mana kelebihan dia sangat berlainan. Okay, alright. Saya akan bagi soalan quiz yang pertama. Okey, yang pertama hadiahnya $30 kredit percuma daripada Windsor. Saya belum tanya pihak Windsor lagi, tapi insya-Allah dia akan bagilah atas sambutan, ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Windsor Broker sebab
sudi menjadi sebagai penaja utama untuk PFT 2020, kan. Ada banyak baju PFT 2020 edition khas, baju banyak. Tak ada dalam bilik ni baju tu saya nak tunjuk, mungkin you ada perasan kot, kan. Itu saya akan bagi percuma, siapa nak nanti beritahu lah. Sepatutnya saya dah edarkan, tapi masalahnya sebab musim COVID ni tu yang susah nak keluarkan. So saya simpan dulu dekat office. Ada banyak, ada beratus-ratus lah saya buat benda tu. Baju tu memang best lah. Memang dia takkan berkedut, kan. You all boleh pakai hari-hari, lepas basuh je pakai. Memang itulah niat saya buat baju tu, supaya orang boleh selalu pakai. Saya tak nak kain yang tak ada kualiti. Sekali basuh dah berkedut 1000, nampak lusuh, orang pun dah tak nak pakai. One time saja. Saya tak nak macam tu. Saya nak orang boleh pakai hari-hari. Orang rasa best gila pakai baju tu, kan. Nampak sangat macho dan bergaya. Okay. So untuk hadiah bonus $30 yang pertama daripada Windsor Broker yang saya akan nanti. Saya harap saya punya tim Pondok Forex Warrior ada yang tengah online sekarang ni lah. Mungkin you all boleh take note siapa yang sebagai pemenang. Okay. Soalan yang pertama, of course saya akan bertanya benda yang berkaitan dengan Forex, kan. Okay. Saya cuma nak anda sebutkan apakah tiga kriteria utama, kan, dalam bertrading, kan. Apa kriteria utama dalam bertrading? Apakah tiga kriteria utama yang mempengaruhi dari segi kita punya result trading? Apa tiga faktor utama dia? Kalau anda tak boleh bagi 3, anda bagi 2 sahaja pun dah cukup lah. Nanti susah sangat saya nak dapat pemenang pula. Apa 2 faktor yang anda boleh bagi pada saya untuk kita berjaya di dalam bertrading lah, yang mempengaruhi dari segi result trading kita? Sebut saja apa-apa. Apakah 3 faktor? Ni rokok ni mesti ramai nak ni, kan. Saya tahu ramai jealous cari rokok ni tak jumpa, kan. Ini original from Indonesia, beli daripada Indonesia. Okey lah. Okey. Alright. Izzuddin Hamid. Izzuddin Hamid. Dia jawab emosi dan juga jenis account. Jenis account ni saya tolak ke tepi sebab bagi saya tu bukan jawapan yang tepat. Tapi saya boleh terima 2 tu lah, dengan emosi. Alright, dan emosi. So maksudnya Izzuddin Hamid dia dapat 1. Kemudian yang kedua, Riza Rashid dia jawab dan emosi. Jawapan yang sama, cuma terlambat hanya beberapa second dia post. Okay, fine, tak apa. Saya bagi kedua-dua lah pemenang untuk soalan itu tadi, Izzuddin Hamid dan Riza Rashid. $30 percuma. Nanti tim saya, anak-anak buah saya nanti akan hubungi anda lah. Anak-anak buah saya tu siapa? Macam Bunga, Izham, Spiderman tu, kan. Mungkin Siti Aini ataupun mungkin Hidayat. Okey, yang lain semua tak payahlah jawab. Dah lah tu. Tunggulah soalan lain. Ramai pula yang jawab. Dah terlambat. Okey. Tapi saya bagi 2 pemenang tadi tu, kan. Jadi maksudnya untuk Windsor tu ada 3 hadiah lah. Okey, soalan yang kedua, untuk mencari pemenang yang ketiga untuk Windsor. Lepas ni kita $50 pula untuk FX Primers. Okey. Untuk yang kedua, iaitu soalannya, saya tengah fikir sebab saya memang spontaneous sahaja. Okey. Alright. Kejap Okey, di dalam Forex, kan,
di dalam forex ni sebenarnya memang satu perkara yang sangat-sangat memberi satu cabaran yang besar semasa kita bertrading tu adalah dari segi faktor psikologi, ya. Okey, dari segi faktor psikologi, kan. Okey, jadi persoalannya dekat sini adalah psikologi itu sebenarnya dia bermula dari mana? Wah, susah soalan tu. Kalau soalan senang ni ramai sangat dapat jawab dengan betul. Daripada mana datangnya, bermulanya psikologi itu? Dia bermula daripada apa? Psikologi dia bermula daripada apa? Dia punya clue dia, kita boleh nampak benda tu dekat MT4. Dia ada dekat MT4. Dia bermula dari mana? Ikram, trade duit lebihan. Duit lebihan tu beli spring aje lah. Psikologi tu dia bermula daripada mana? Biar soalan susah sikit lah, keras sikit otak, kan? Okey, psikologi tu bermula daripada mana? Muhammad Akmal dia kata bermula buy atau juga sell. Ada yang lebih awal lagi, kawalan MM, yang mana yang Zidane tak payah jawab lah, Zidane dah menang, nanti banyak sangat menang pula. Okey, bermula dari emosi. Saya punya clue saya dekat benda tu kita boleh nampak dekat MT4, dekat MetaTrader ada Wang Depot, bermula dari loss, spring, shadow. Benda tu ada dekat MT4. Benda tu ada dekat MT4. Okey. Setakat ni saya belum dapat jawapan dia. Biar ramai yang menjawab, baru kita nampak betapa susahnya untuk mencari pemenang. Okey, ni sebab soalan ni susah. Ini saya tak nak bagi $30 lah, saya bagi $50 punya account lah. $50 punya account. Leverage yang kita pilih, pergerakan market. Okey, Apih Putra. Apih Putra dia kata pergerakan market. Okey. Tapi saya tak boleh nak terima betul-betul jawapan pergerakan market. Saya cuma boleh terima ayat pergerakan. Tapi market tu kena tukar dengan benda lain. Apa dia? Baru saya boleh terima. Ni $50, $50, $50 satu, $52 dua. Pergerakan apa? Pergerakan apa? Equity balance margin lot, support resistance bermula daripada dolar. Daripada pergerakan apa? Okey. Jadi pasti pemenangnya adalah Muhammad Ikram Fahmi yang telah menjawab dengan betul, iaitu pergerakan candlestick. Itu dari segi psikologi, dari segi pergerakan candlestick, itulah yang akan memberi kita satu kata apa, dia telah mengpsiko, yang telah mendatangkan emosi pada diri kita. Sebab setiap pergerakan dia, sama ada dia naik ke bawah ke, laju ke, perlahan ke, dia akan memberi impact dari segi psikologi kita. Okey, jadi walaupun Muhammad Ikram Fahmi dia jawab betul, sebab dia tu kawan saya, saya tak nak bagi dia sebagai pemenang. Saya nak bagi orang yang kedua jawab yang betul, iaitu Apih Putra. Apih Putra dia dah jawab dulu dengan betul. Muhammad Azrizam dia lambat. Ikram, nanti kita borak-borak lah, kita cerita lain, kita bagi kawan-kawan yang lain lah hadiah Ikram. Okey, Apih Putra. Jadi pemenang tu saya akan bagi kepada Apih Putra lah. Okey, saya akan bagi pada Apih Putra yang telah akan memenangi hadiah account trading $50 daripada FX Primers. Ini dia punya syarat dia, tanpa ada sebarang syarat, lot ke berapa dolar ke, you boleh trade berapa banyak profit sekalipun, dan boleh melakukan withdrawal dalam dia punya keuntungan dia. Bila dah withdraw tu, maksudnya bonus tu dia akan tarik balik lah. Itu sahaja. Nanti saya punya tim akan cari anda, akan hubungi anda. Saya tak tahu ada tak mereka tengah online ke tak.
Okey. Jadi itu ada dua soalan kuis lagi yang saya nak bagi malam-malam Sabtu ni. Malam-malam Sabtu ni. Mama Ikram dia marah kurang ajar. Tak apa. Dia gurau tu. Tak apa, nanti kita cakap ni. Kalau tak puas hati ni kan, kau tumbuk muka aku. Apa kan. Nanti aku bagi kau hadiah satu apa? Ciuman. Okey, so ada dua soalan lagi yang saya nak tanya. Kan? Okey, ini saya bagi soalan yang mudah. Siapa orang pertama jawab yang betul, ini akan dapat $30. Okey. Okey, apa faktor yang menyebabkan adanya istilah margin call ataupun adanya istilah stop out dalam bertrading? Apa faktor? Kenapa trader MC? Itu ayat pasal lah. Kenapa kita MC dalam trading? Sebab apa? Apa punca utama dia? Apa punca utama seseorang trader itu MC? Azizam kata tak jaga MM. Oi Syashi, Master nak jawab Mantap Syashi, full margin hardcore trader harapan. Apa dia punya sebab utama kewujudannya istilah margin call, kewujudannya istilah stop out? Okey, kewujudannya kenapa kita boleh MC? Sebab apa? Apa sebab? Atau faktor apa? Bukan sebab tak jaga MM ke, emosi ke, dia ada satu istilah, satu ayat sahaja. Satu ayat saja. Greedy, tamak, overtrade. Itu semua tak boleh diterima. Jangan jawab tamak lagi. Okey, Firdaus Karim dapat menjawab dengan betul. Sebab utama kerana adanya leverage. Sebab adanya leverage. Sebab adanya leverage lah yang menyebabkan berlakunya adanya istilah margin call ataupun stop out dalam bertrading. Tanpa ada leverage, kalau kita trade hanya menggunakan leverage 1:1, you all bayangkanlah umpama macam kita pergi dekat money changer. Macam kita pergi dekat money changer, bila kita tukar duit hari ini, adakah satu hari nanti kita tukar balik kita tanpa mendapat apa-apa, kan? Melainkan kalau nilai mata wang yang kita pegang itu memang dah total loss, memang langsung dah tak ada nilai dia. Itu kita tak tahu macam mana. Tapi jawapannya adalah sebab adanya leverage. Jadi pemenang untuk soalan tadi iaitu okey, Bunga baru online Bunga nanti boleh cuba scroll balik yang mana yang jawab soalan kuis tadi yang apa? Yang betul, untuk bagi dia hadiah lah. Jadi untuk tadi siapa yang jawab leverage tadi Firdaus Karim ni, dia telah jawab dengan betul dan dia telah berjaya untuk menggondol hadiah akaun percuma kredit $30 daripada Windsor Broker. Okey. Ada lagi satu soalan yang terakhir sebelum kita menamatkan kita punya FB Live. Soalan yang terakhir. Kejap. Apa soalan dia jadi yang terakhir ni dia $50 lah. Dia besar sikit dia punya kredit tu daripada FF Primus. Ini special one daripada saya punya kota. Saya dibagi beberapa kota untuk NDB $50 sebenarnya. Ini the special one, very different apa yang FF Primus tengah open sekarang ni. Okey, jadi dia punya soalan dia adalah kejap. Okey. Tiba-tiba saya jadi blank pula. Saya tak boleh nak spontan nak fikir soalan apa. Tapi sebenarnya saya nak fikir satu soalan yang sedikit mencabar lah. Waalaikumsalam Sam. Orang JB itu master besar tu, master Jiu. Okey. Soalannya adalah apakah Okey.
Ini soalannya sangat simple je lah. Saya tak ada nak bagi soalan pasal forex ni. Saya bagi soalan tentang diri saya lah. Okey. Ataupun saya bagi soalan yang ikut isu semasa lah, pasal imam. Dia marah saya kan. Lantak lah nak marah-marah lah sebab benda dahus pun. Okey, soalannya adalah siapakah nama penuh Zhang dan siapa yang pernah jumpa Zhang? Saya nak satu jawapan yang logik. Siapa nama penuh Zhang dan siapa yang pernah jumpa Zhang? Saya nak anda bagi satu jawapan, walaupun jawapan tu mengarut, tapi jawapan tu sangat best. Saya nak satu jawapan yang mengarut tapi sangat best. Siapa bagi jawapan tu yang boleh menarik perhatian saya dengan jawapan tu, saya anggap dia sebagai pemenang. Create lah apa-apa benda jawapan sekalipun, walaupun benda tu di luar kotak. Siapa nama penuh Zhang dan siapakah yang pernah berjumpa dengan Zhang itu? Okey, saya suka jawab jawapan tapi saya nak tengok jawapan yang lain dulu. Zhang Fiu Tang Do Wuhan Zhang Alakazam Zam Alakazam ketuk. Zhang Bakwei dah MC ke dia punya imam. Zhang Difeng, Zhang Ziwei, Zhang Cheng Ho, Zhang Scam, Zhang Rin Arif. Aduh, Zhang adalah broker. Zhang Margin Call, Zhang Fuji, Zhang Zhang tu pemalu, Zhang Dafeng pun agak lost to you. Kawan baik Mak Sabu. Okey, saya dah jumpa pemenangnya. Tapi saya tak nak bagi dia pemenang. Muhammad Ikram Fahmi, dia jawab kawan baik Mak Sabu, itu sepatutnya dia sebagai pemenang. Jawapan yang bagi saya yang paling best. Tapi Ikram tak dapat hadiah tu. Bagi jawapan yang lain. Saya nak cari pemenang yang lain. Dengarlah sebut kaitkan dengan nama saya. Itu jawapan tak betul. Katanya dia seorang pahlawan Cina dahulu kala, Zhang Fei Lu Bei yang pernah jumpa dia, Zhang Dongzong. Zhang Alakazam. Yang mana yang punya jawapan yang boleh membuatkan saya ketawa yang paling kuat, itulah pemenangnya. Saya nak jawapan tu aja yang boleh membuatkan saya ketawa yang kuat bila saya membacanya. Zhang Liok. Okey. Saya tak ketawa. Saya susah nak ketawa sebab saya muka serius. Okey, siapa yang jawapan lain? Nampak semasa dah bertuasa. Zhang Lauk dah. Tak ketawa. Okey. Membuatkan kalau saya ketawa, baru saya akan bagi dia sebagai pemenang. Kawan Syed Saddiq. Okey, Zhang Doraemon, Zhang Kobai. Saya tak ketawa Yang mana yang boleh buat saya ketawa, itulah pemenangnya. Zhang Bahan Tanah, Zhang Kaki Lipat, Zhang Ike-Ike, tak cukup kelakar. Zhang Kaki Kencing, Zhang Kitsia. Hampir. Karim Bai. Zhang Kitsia. Okey. Pemenangnya adalah Zhang Kitsia. Tun Salman Al-Farisi. Okey, yang lain dah cukup.
Okey, sudah. Alright, jadi yang mana yang ikuti saya punya FB Live ni, saya ucapkan terima kasih. Yang mana yang saya yang sebagai pemenang, Zhang berkemah anak si Bahenol, Zhang jet sepatu Pizang. Okey, so anda akan dihubungi oleh saya punya asisten saya daripada produk Forex Warrior. Jadi pesanan saya, jagalah diri untuk keluarga kita dalam COVID-19 ini. Jadi kita kena protect diri kita untuk sebagai tiket untuk kita protect keluarga kita daripada berjangkitnya penularan wabak COVID-19. Itu pesanan yang paling mustahak yang kita semua harus kena jaga. Okay, take care you all. Semoga kita jumpa lagi, InsyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.